adakah langkah lain untuk menjatuhkan PN jika dia enggan meletak jawatan selepas 1 Ogos? Well, 1 Ogos bermula hari ini, 12 Februari adalah satu jangka masa yang sangat panjang. Dan di dalam politik kita tahu 1 hari adalah masa yang panjang bagi orang politik. So bermakna macam-macam maneuver dia boleh buat. Dan inilah yang kita kata, bila dia hanya menggunakan masa ini untuk mengukuhkan kedudukannya, dia akan lari dari fokus untuk menyelesaikan masalah COVID. Dia akan lari dari fokus untuk menumpukan sedaya kudrat yang ada daripada dia dan kabinet untuk memastikan perkara ini dapat diselesaikan. Dan saya menjangkakan kalau benar dia jujur untuk memastikan secara politik bahawa dia ada sebut kita tinggal kalah kepentingan politik untuk melihat negara, betul. Tapi kena tunjuk kepada kita satu usaha yang membuka jalan kepada ke arah menyelesaikan masalah dengan melibatkan semua pihak. Ini tidak kamu bincang dalam kabinet, kamu telah mendapat restu dengan kabinet untuk kemudian kamu menasihati betul-betul supaya melakukan darurat. Bermakna dia boleh dilihat dalam kerangka berfikir dia bukan untuk selesai masalah, tetapi lebih kepada dia nak menjaga diri. Oleh kerana itu, kita menjangkakan perilaku dan tindak tanduk dia sampai 1 Ogos ini adalah lebih kepada mungkin dengan kuasa darurat menggunakan apa sahaja tindakan untuk mendiamkan suara-suara yang kalau dulunya disuarakan secara berinstitusi, iaitu di parlimen, untuk kita menegur sebagai satu tanggungjawab semak imam. Tapi di mana itu sekarang? Elek, kecil, mafish. Tidak ada, dia sendiri sebut parlimen telah digantung. Maka kalau orang macam saya dan rakan-rakan lain menegur, mau menjalankan tugas kami, maka itu mungkin boleh jadi satu masalah. Di atas nama darurat, dia mungkin mendiamkan suara-suara orang yang menegurnya. Dan ini akan membawa kepada segala tindak tanduknya itu semuanya di atas alasan darurat. Dan inilah yang saya katakan, perbincangan di seluruh dunia kepada mereka yang meletakkan asas demokrasi sebagai platform mentadbir negara, menganggap usaha untuk menjadikan alasan COVID menggunakan kuasa emergency ataupun darurat adalah sebenarnya pada waktu yang sama kesannya adalah untuk mematikan demokrasi dan memberi ruang kepada lahirnya autokrasi di atas nama untuk mengatasi masalah COVID ataupun pandemik. Ini akan menjadi satu kesan yang sangat buruk kepada negara, walhal peruntukan yang telah sedia ada macam kita kata sudah mampu untuk mengendalikan keadaan hanya kalau pemimpin itu dan kerajaannya itu fokus dan tidak ada lagi isu yang menghambatnya. Ada majoriti kedah, hari ini dia cukup kedah, esok nanti tinggal habis dia, nanti dia terpaksa letak jawatan dia, untuk kekal dia sogok bagi tu jawatan, bagi ni jawatan, GLC member parlimen bagi, lepas tu kabinet 5 XL tak cukup lagi kabinet, lantik duta sah yang tak apa kerjanya kita pun tak tahu. Ini menggambarkan failure daripada awal lagi. Maka sebab itu saya respon kepada soalan apa akan jadi 1 Ogos. Bagi saya 1 Ogos ini kita harap adalah jangka hayat 6 bulan 7 bulan ini. Kalau dipanjangkan sampai tarikh itu, itulah umur yang hanya berbaki kepadanya untuk bernyawa. Dan kita harap dengan majoriti yang semakin hari semakin kukuh, dan saya yakin sehari dua ini akan ada ramai lagi yang akan menarik diri, maka secara moralnya Tan Sri Mahyudin sudah tidak ada majoriti dan dia sudah tidak layak untuk menjadi kerajaan, tetapi secara legalnya belum ada proses ke arah itu dan ia tertakluk semuanya kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan yang ada dan prinsip-prinsip undang-undang yang ada dalam negara kita. Baik, soalan kedua mungkin Datuk Seri boleh ambil sedikit. Soalan yang kedua mengatakan apa yang akan kita lakukan sekiranya selepas 1 Ogos masih juga tidak meletakkan jawatan. Well, macam saya katalah nak tunggu 1 Ogos 6 bulan dan saya pun ni tak belajar ilmu 6 bulan nanti apa akan jadi ya. Saya tak ada ilmu itu lagi Wazir dan rakan-rakan ya. Ilmu kasyaf tak ada lagi lah. Ada siapa ada boleh ajar saya lah walaupun banyak tapi tak ada buku ilmu kasyaf ya.
Al-Kashaf di Zamakhsyari ada, tafsir Kashaf ada. Kita sendiri tidak ada betul ilmu itu. Tetapi berpantukan kepada analisa yang kita ambil sejak daripada jatuhnya dirampasnya kuasa kerajaan Pakatan Harapan pada Februari 2020, kita boleh membuat satu panggil connecting the dot, ya. Kita boleh sampai titik daripada krisis yang berlaku, kelemahan-kelemahan yang berlaku hingga kepada akhir ini, dan kita mungkin boleh foresee. Saya mengandaikan sepanjang 6 bulan ini, apa yang akan dilakukan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin ialah mengukuhkan kedudukannya dengan berbagai cara. Walaupun saya tahu dia sudah sampai kepada tahap tepu dah. Tidak ada lagi, sebab bila dia hilang majoriti, apa lagi yang ada pada dia? Jadi kehilangan majoriti itu sendiri sudah tidak mampu dia tangani lagi. Dan untuk itu dia boleh bernyawa kejap kerana dia ada kuasa pelaksanaan darurat ini. Yang kedua, saya melihat selama 6 bulan ini juga kemungkinan kita kata kuasa yang ada kepadanya juga di atas nama darurat mungkin mahu mendiamkan suara-suara yang menegur keadaan yang ada. Dan kalau kita tengok hari ini kenyataan daripada UMNO sendiri yang ditandatangani oleh Zahid Hamidi menyebut dan mengingatkan Perdana Menteri hari ini jangan melanggar undang-undang demokrasi dan juga hak asasi manusia. Dan begitu juga kenyataan daripada pimpinan Pakatan Harapan hari ini yang bermesyuarat petang tadi juga menyatakan bahawa tidak perlu kepada darurat ini kerana sudah ada peruntukan-peruntukan yang membolehkan kerajaan hari ini berfungsi secara efektif, dan melihat bahawa dissolvement of parliament itu secara mandatory, pembubaran secara mandatory yang hanya akan berlaku pada 2023. Maka tidak timbul isu kalaupun UMNO tuntut untuk membuat pilihan raya umum, maka dengan mudah kita menyatakan bahawa kita berpegang kepada keperluan yang lebih utama untuk selesai masalah negara, untuk selesai isu vaksin, untuk selesai isu ekonomi, demokrasi dan sebagainya. Sepatutnya jangka masa dari 2021 hingga 2023, hampir setahun lebih ini, mampu untuk kita adakan berbagai program untuk memastikan demokrasi itu terpelihara, untuk kita memastikan negara dapat diubati dengan berbagai pelanggaran yang berlaku, ekonomi berjalan dengan baik. Dan bayangkan, benda itu semua boleh dibuat jika stabil sebuah kerajaan itu, fokus dia, walaupun kata dia ini banyak kelemahan, tetapi dia sudah cukup majoriti, mandat dapat. So tentu ini akan lebih memudahkan kerja-kerja dia untuk menyembuhkan negara ini. Tetapi oleh kerana dia itu benda basic dia tidak ada, dan majoriti dia itu hari ini semakin terhakis, maka dia tidak mampu untuk berbangkit. Sebab itu saya mengandaikan usaha untuk memastikan mandat yang sebenarnya dalam konteks majoriti yang sudah pun hari ini sudah sampai kepada simple majority adalah satu usaha yang perlu berterusan untuk meyakinkan rakyat bahawa sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang kukuh, yang fokus diperlukan. Bukan kerajaan yang hari ini telah gagal menggunakan kuasa eksekutifnya lalu berlindung di sebalik perlembagaan persekutuan untuk dia terus kekal terkuasa. Dan yang ketiganya, saya mengandaikan akan banyaklah kita kata isu-isu yang mungkin tak ada kena-mengena dengan politik, tapi keresahan kehidupan rakyat, kerana World Health Organization mengandaikan post-COVID ini lebih perit dia punya keadaan kerana ramai yang akan hilang pekerjaan, sektor-sektor tourism, sektor-sektor transport, especially air transport, sektor-sektor IKS yang parah hari ini akan menjadi satu beban ekonomi yang oleh kerana kerajaan hari ini berlindung di bawah darurat, dia tidak ada memikirkan satu cara yang lebih efektif menggunakan legislatif, pandangan semak imbang, pandangan dari pembangkang yang sepatutnya dia buat ialah dia ajak semua pembangkang, mari kita fikir macam mana cara kita nak selesaikan masalah, dan kalau anda sudah tidak ada majoritinya, silakan bagi orang lain untuk menjadi kerajaan. Tapi ini tidak ada pada dia. Jadi saya mengandaikan dan saya mengharapkan bahawa keadaan ini menyatukan kita semua dengan lebih kukuh, seluruh rakyat tanpa mengira parti, bahawa
kita memerlukan sebuah kerajaan yang lebih efektif dalam menangani COVID ini. So 1 Ogos itu macam-macam boleh berlaku dan saya harap yang akan berlaku ialah yang positif dan yang baik untuk negara, insya-Allah.